Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak pelajar calon SPM 2020. Cikgu Puan Nur Mastura berharap agar anak-anak masih lagi kuat, masih lagi bersemangat untuk menghadapi peperiksaan yang bakal akan kunjung tiba nanti. InsyaAllah kecemerlangan bersama anak-anak semua. Okey, baik, seterusnya kita tajuk pada hari ini. Tajuk pada hari ini yang ingin cikgu kemukakan adalah daripada bab tingkatan 5, iaitu bab 5. Tajuknya adalah pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Tajuk yang cikgu pilih hari ini anak-anak adalah tajuk Pakatan Murni. Pakatan Murni. Kenapa cikgu pilih Pakatan Murni? Mungkin salah satu sebab kerana tajuk ini adalah antara tajuk yang agak popular bila cikgu menganalisis soalan-soalan percubaan setiap negeri baru-baru ini. Okey. Baik, seterusnya kita lihat apakah yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita titik beratkan dalam tajuk Pakatan Murni ini. Kalau anak-anak nak semak dalam buku teks, dia terdapat pada muka surat 119 hingga 125. Apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita titik beratkan? Pertama, anak-anak mesti kena ingat maksud. Maksud Pakatan Murni. Kita takut ada soalan yang tanya apakah maksud Pakatan Murni. Okey, yang kedua, apa lagi yang perlu kita tahu tentang Pakatan Murni adalah langkah. Langkah ataupun kadang-kala diguna istilah usaha-usaha yang dijalankan. Semestinya lepas kita dah ada langkah usaha, kita masuk kepada kejayaan. Mesti kena tahu apakah kejayaan yang telah dicapai hasil daripada Pakatan Murni, dan tidak boleh tidak lari daripada soalan kebat, soalan yang menguji anak-anak pemahaman tentang tajuk tersebut. Okey, baik, seterusnya. Baik, cikgu pilih yang pertama. Cikgu ringkaskan, cikgu bagi contoh, jelaskan maksud Pakatan Murni. Soalan mudah, tetapi kadang-kala pelajar-pelajar tak boleh skor. Anak-anak tak boleh skor. Markah sama ada markah tu 2 atau markah tu 4. Kalau soalan ni keluar dalam soalan struktur, markah maksud biasanya lebih kurang 2 markah. Kalau soalan itu soalan esei, mungkin dia akan lebih banyak markahnya, iaitu mungkin 4 ataupun 6 markah. Okey, apa isi-isi yang perlu anak-anak ingat? Boleh tengok dalam yang cikgu dah paparkan. Pertama, usaha semua kaum di tanah Melayu. Okey, kenapa cikgu pilih cikgu write pada semua kaum? Ini adalah perkataan penting. Mesti pastikan anak-anak tulis perkataan semua kaum. Sebab soalan itu adalah soalan Pakatan Murni. Okey, yang pertama. Yang kedua, menghasilkan kerjasama dan tolak ansur politik. Ini menunjukkan Pakatan Murni itu apa yang dibuat, kerjasama ataupun tolak ansur politik. Okey, yang ketiga, macam mana? Melalui rundingan. Semua kaum, kerjasama, rundingan. Kenapa? Sebab masing-masing mempunyai tuntutan masalah pelbagai kaum. Mengapa semua ini dilakukan? Adalah untuk menyatu padukan pelbagai kaum. Jadi dalam kita nak memberi maksud Pakatan Murni, pastikan yang cikgu write, yang cikgu hitamkan itu mesti ada dalam ayat. Cikgu ulang balik. Yang pertama, semua kaum. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, rundingan. Yang keempat, tuntutan. Yang keempat, menyatu padukan. Sekiranya semua ini telah anak-anak tuliskan, bermakna anak-anak layak untuk mendapat 2 hingga 4 ataupun 6 markah. Okey. Baik, seterusnya. Selain daripada maksud, mungkin soalan boleh tanya tentang terangkan usaha yang dibuat untuk menjayakan Pakatan Murni sebelum merdeka. Cuba tengok soalan itu 8 markah. Kalau 8 markah, kata tugas yang diberi adalah terangkan. Bermakna mesti ada fakta dan mesti ada huraian. Terangkan usaha. Okey, cikgu dah hitamkan ataupun merahkan usaha, bermakna soalan ini nak usaha.
Yang kedua, jangan kita abaikan perkataan sebelum merdeka. Sebab Pakatan Murni ni adalah ke arah merdeka. Okey, seterusnya. Okey, langkah pertama, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang Inggeris tu tak nak cikgu bacakan, SCLC. Okey, langkah yang kedua, perundingan UMNO CLC. Langkah yang ketiga, membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Okay, langkah yang keempat, penubuhan Parti Kemerdekaan Melaya ataupun Independence Malaya Party, IMP. Okay, pernah juga cikgu ditanya oleh para pelajar, cikgu, apa yang berlaku sekiranya kami tidak menulis Independence Malaya Party ataupun kami salah menulis? Bagi cikgu untuk menjawab soalan ini sudah memadai sekiranya kamu menulis penubuhan Parti Pendekatan Melaya ataupun IMP. Abaikan Independence. Jangan takut nak jawab soalan ini kerana perkataan Inggerisnya. Okey, kita teruskan dengan langkah yang kelima. Okay, langkah yang kelima adalah penubuhan Persidangan Kebangsaan 1953. Masalah lagi. Pernah cikgu diajukan soalan oleh pelajar-pelajar. Cikgu, kami ni ada masalah dengan tahun. Cikgu kata tidak perlu masukkan tahun. Sudah memadai kalau kamu kata penubuhan Persidangan Kebangsaan. Okey? Cikgu harap anak-anak semua faham. Baik, langkah yang keenam. Konvensyen Kebangsaan UMNO MCA. Tak ingat pula cikgu, UMNO dengan MCA, tulis hanya Konvensyen Kebangsaan. Sekurang-kurangnya anak-anak dapat 6 isi. 6 isi dengan menyatakan langkah 1 sampai langkah yang ke-6. Baik, seterusnya. Baik, soalan ingat soalan tadi dia kata terangkan, markahnya 8. Sedangkan isi yang kita senaraikan ada 6, bermakna tidak cukup. Mesti anak-anak menghuraikan. Menghuraikan setiap isi. Dalam kita nak menghurai, masalah yang timbul ialah untuk mengingat. So di sini cikgu bagi petua ataupun cikgu bagi tips yang telah cikgu kongsi bersama dengan pelajar-pelajar cikgu. Cikgu menggunakan frasa iaitu jahak, runding, buka, IMP, PK, KK. Kenapa cikgu buat macam ni? Untuk mengingatkan semula tentang langkah-langkah. Okay, baik, kita tengok apakah maksud jahat, runding. Okay, seterusnya. Baik, langkah pertama ialah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jahak tu JAHAK tu jangan tulis jahak. Kamu kena tulis jawatan kuasa hubungan antara kaum. Kalau ada masalah, macam cikgu dah beritahu lebih awal tadi, kamu tulis CLC. So, macam mana kita nak kembangkan fakta yang pertama ini untuk mendapat satu lagi huraian? Kamu masukkan 2 kaum terbesar. Untuk mendapat satu lagi markah, kamu masukkan 2 kaum terbesar. Okay. Kaum terbesar tu cikgu dah merahkan. Sekurang-kurangnya kamu boleh menyatakan kaum Melayu dengan kaum Cina. Sekurang-kurangnya kamu dah dapat satu lagi markah tambahan. Untuk fakta 1 dan juga huraian. Untuk menambahkan lagi, bagi mereka yang boleh ingat, Melayu diketuai oleh Datuk Onn Jaafar. Manakala Cina diketuai oleh Tan Cheng Lock. Itu ialah bagaimana kita nak huraikan fakta yang pertama. Baik, kita teruskan dengan fakta yang kedua ataupun langkah yang kedua. Okay, langkah kedua, kalau anak-anak tengok dalam paparan cikgu tu, ya Allah cikgu banyaknya. Okay, dengar betul-betul macam mana cikgu permudahkan untuk kamu mendapat 2, sekurang-kurangnya 2 markah bagi fakta yang kedua. Okay, fakta yang kedua, faktanya adalah perundingan UMNO CLC. Maksudnya UMNO dengan CLC itu mengadakan perundingan. Hasil, apa yang perlu anak-anak masukkan di sini adalah hasil. Kita tengok hasil tu, kita ada RIDA. Kemudian kita ada kerakyatan negeri, kemudian kita ada pilihan raya. Sudah memadai sekiranya anak-anak menulis langkah kedua ke arah Pakatan Murni adalah mengadakan perundingan UMNO CLC. Kemudian hasil rundingan tersebut, anak-anak nyatakan yang pertama, penubuhan RIDA. Yang kedua, mereka bersetuju kerakyatan negeri. Yang ketiga, mereka akan menyertai pilihan raya. Sudah memadai. Tidak perlu anak-anak nak huraikan. Kalau boleh hurai, anak-anak dapat markah tambahan. Okey, cikgu harap anak-anak faham bagaimana kita nak dapatkan markah tambahan. Baik, kita seterusnya kepada langkah yang ketiga. Ataupun sebelum masuk langkah ketiga, cikgu ayatkan. Cikgu nak ingatkan selalu apa yang cikgu terima, anak-anak selalunya akan hilang markah.
Kenapa hilang markah? Sebab mereka mempersembahkan jawapan mereka dalam bentuk point ataupun ayat tidak lengkap. So ini cadangan. Ini contoh yang cikgu beri untuk memudahkan anak-anak faham macam mana nak menayatkan fakta tersebut. Okay, antara usaha yang dibuat untuk menjayakan Pakatan Murni sebelum kemerdekaan, ini selalunya cikgu ambil pada soalan, adalah mengadakan perundingan antara UMNO CLC. Nampak cikgu dah tanda right, bermakna sudah dapat 1 markah. Okay. Hasil perundingan tersebut, mereka bersetuju dengan 3 perkara, iaitu penubuhan rida, soal kerakyatan, menyertai pilihan raya. Cikgu tak masuk pun tahun. Jadi jangan takut dengan sejarah kerana tahun. Kita sudah dapat markah. Itu minimal. Kemungkinan kalau soalan sebegini, anak-anak dah dapat 3 markah. Kita tak tahu skema. Baik, seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada langkah yang 3. Bermakna kita seolah-olah sudah ada 4 markah. Okay, langkah yang ketiga, faktanya adalah membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Okay, antara isi-isi yang cikgu pilih dicadangkan oleh Dato' Onn Jaafar pada 1951. Okay. Cadangan itu dikecam hebat kerana masyarakat Melayu enggan berkompromi untuk mengubah struktur UMNO. Beliau meninggalkan UMNO. Dia ada 3 yang cikgu bagi. Jadi daripada 3 tu yang mana kamu mudah ingat? Ambil mana-mana satu mudah ingat. Contoh dia, langkah ketiga, membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Mungkin kita ubah sikit ayat. Dato' Onn Jaafar mencadangkan keahlian UMNO dibuka kepada bukan Melayu tetapi tidak berjaya menyebabkan beliau meninggalkan UMNO. Sudah memadai. Yang kompromi mengubah struktur, kalau anak-anak tak ingat, tak ada masalah. Harap-harap anak-anak faham. Baik, seterusnya. Langkah yang keempat. Kita masuk kepada langkah yang keempat. Kita sekarang ni sudah menambah markah. Menambah markah. Okay, langkah yang keempat ialah penubuhan Parti Kemerdekaan Melaya Independence. Yang macam cikgu cakap awal tadi, tulis IMP oleh Dato' Onn Jaafar. Jadi di sini ada perkataan Dato' Onn Jaafar sekali yang kedua. Bermakna kita boleh pakai 2 kali. Okey, apa huraian yang kita boleh masukkan dalam IMP yang ni? Dato' Onn Jaafar ni dia ingin mewujudkan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti. Sebab itu dia buka ataupun terbuka kepada semua kaum. Dia mengharapkan IMP ni disertai oleh Melayu, Cina dan India. Sebab dia ada matlamat apabila masyarakat bersatu padu untuk mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Tapi apa usaha dia? Bagaimana usaha yang ingin dilakukan? Gagal. Gagal mendapat sambutan daripada kaum Cina, India dan kaum lain. Jadi ini antara huraian. Anak-anak perlu pilih yang mana satu daripada 4 huraian tadi untuk dijadikan huraian lanjutan bagi fakta tersebut. Harap-harap anak-anak faham cikgu beritahu. Okey, kita teruskan kepada langkah yang kelima. Okey, kita teruskan dengan langkah yang kelima. Langkah yang kelima ialah penubuhan Persidangan Kebangsaan 1953. Abaikan tahun. Ditubuhkan oleh Sir Malcolm Macdonald, Governor Jeneral Asia Tenggara. Ada pula student yang tanya, cikgu, kami masalah kalau nak ingat nama-nama Inggeris ni. Okey, bagi macam mana kita nak atasi, sudah memadai sekiranya anak-anak tulis penubuhan Persidangan Kebangsaan oleh Governor Jeneral, mengharapkan supaya perkataan Governor itu pun sudah mendapat markah. Okey, kenapa dia mengadakan Persidangan Kebangsaan? Bertujuan untuk mencapai kerjasama. Ataupun mungkin yang mana lebih mudah ingat, mengurangkan masalah perkauman. Ambil satu, kalau dapat 2 lagi baik. Ya, itu antara macam mana kita nak jawab. Okey, kita akan teruskan kepada langkah yang ke-6. Langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir ni Konvensyen Kebangsaan UMNO MCA. Okey, ni dianjurkan oleh Tunku Abdul Rahman. Macam mana pula Tunku Abdul Rahman? Sebab Dato' Onn Jaafar dah keluar daripada UMNO. So yang mengetuai ataupun Presiden UMNO sekarang adalah Tunku Abdul Rahman. Dia menganjurkannya bersama dengan MCA. Okey, ni disertai oleh pelbagai parti lah. Pelbagai parti persatuan. Matlamatnya untuk menyatu padukan kaum dan orang kata apa dia punya kejayaan yang nyata, dia dapat mengasaskan pembentukan parti perikatan. Okay, di sini cikgu nak bagi satu analogi. Itulah kenapa pentingnya kita belajar sejarah. Antara Dato' Onn dengan Tunku Abdul Rahman. Okay, kenapa usaha yang dibuat oleh Dato' Onn Jaafar IMP tidak berjaya?
seolah-olah satu analogi perumpamaan, Dato' On ni dibina sebuah rumah. Dalam rumahnya ada 3 bilik. 3 bilik. Satu bilik untuk orang Melayu, satu bilik untuk orang Cina, satu bilik untuk orang India. Dalam satu rumah untuk bercampur, cikgu rasa itu ada masalah. Kenapa kita belajar sejarah? Supaya sejarah tidak berulang kembali. So, apa yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman? Dia masih matlamat, masih lagi ada hasrat untuk menyatupadukan kaum. So, apa yang dia buat? Dia tak bina rumah. Dato' Tunku Abdul Rahman, dia bina kampung. Dalam kampung itu ada rumah orang Melayu, ada rumah orang Cina, ada rumah orang India. Yang ini yang dinamakan Parti Perikatan. Itulah salah satu kejayaan yang telah membawa kepada pembentukan Parti Perikatan. Jadi usaha-usaha ni 1 sampai 6 beserta dengan huraian untuk membolehkan anak-anak mendapat 8 markah. Kalau hanya menyatakan langkah saja, tak akan dapat lebih, paling tinggi 6 markah. Okey, harap anak-anak faham. Okey, kita akan teruskan dengan paparan seterusnya. Baik, soalan seterusnya, selain daripada fakta, kita tak boleh tidak lari daripada soalan-soalan berunsur kebat. Sama ada soalan itu ditanya dalam bahagian A struktur ataupun soalan itu ditanya dalam bahagian B soalan isi. Soalan kebat. Kebat ni dia macam-macam. Ada kebat yang dalam buku teks kamu boleh ambil isinya. Ada kebat yang kamu boleh memberi idea kamu sendiri. Okey, kita lihat seterusnya. Baik, cikgu pilih satu. Mengapakah IMP gagal mendapat sambutan semua kaum di tanah Melayu? Benda tu kecil. Dalam buku ada. Kecil aja. Dia punya catatan dalam buku. Tetapi boleh dijadikan kebat. Dia suruh anak-anak menganalisis, mencari kenapakah IMP gagal. Antara yang kita jumpa isi dia, mereka tidak merasakan mereka sebagai satu bangsa tanah Melayu. Perkataan mereka diulang 2 kali, biasalah cikgu sejarah kan. Yang penting orang Melayu, orang Cina ataupun orang India ni tak rasa mereka ni adalah bangsa tanah Melayu. Mereka ni datang daripada tanah besar Cina. Mereka datang daripada India. Jadi mereka masih lagi orang India, masih lagi orang Cina. So usaha mereka, semangat mereka masih lagi kepada negara asal. So mereka tak ada rasa. So itu sebab mereka tidak menyertai IMP. Sebab yang kedua, rasa perpaduan terlalu asing bagi mereka. Sebab kita lihat dasar, kita sambung dengan yang ketiga tu, kesan dasar British, dia pecah di perintah. Dia bawa masuk China, dia bawa masuk India, dia letakkan orang Cina di kawasan lombong-lombong, dia letakkan orang India di kawasan ladang-ladang. Dia bahagikan penempatan, penempatan ladang untuk orang India, kawasan bandar-bandar untuk orang Cina, manakala orang Melayu di kawasan luar bandar. Jadi kesan daripada pecah dan perintah ini telah menyebabkan perpaduan itu tidak terlalu asing. Mereka tidak pernah berjumpa. Itu antara. Yang keempat, mereka sudah punya parti kaum mereka sendiri. Sebab mereka dah ada MCA, mereka dah ada MIC. Itu antara jawapan yang boleh kita terima untuk mengapakah IMP gagal mendapat sambutan semua kaum di tanah Melayu. Baik, seterusnya. Kita masih lagi dalam kebat. Kebat ini yang cikgu papar tu tak semestinya itu sahaja jawapan. Kamu boleh bagi jawapan kamu sendiri ya. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh penduduk pelbagai kaum di tanah Melayu untuk membentuk Pakatan Murni. 6 markah, 4 markah ke, 6 markah ke, 8 markah ni antara cadangan. Boleh ditambah. Apa cabarannya? Tidak wujud kerjasama antara kaum. Kaum tu macam tadilah. Macam mana kita nak panjangkan, macam mana kita nak menambah lagi isi, kita huraikan. Tidak wujud kerjasama antara kaum ni apa? Antara ni kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kita tambah kerjasama tu. Kemudian kemunculan parti berasaskan kaum. Macam mana kita nak panjangkan lagi ayat ini, fakta ini, kita masukkan parti UMNO, MCA, MIC. UMNO tu mewakili orang Melayu, MCA mewakili orang Cina, MIC mewakili orang India. Sekurang-kurangnya setiap fakta kita ada huraian. Cadangan Dato' On tidak diterima. Cadangan apa? Sebab kita berhenti sampai situ. Kita nak tambah lagi. Kita nak markah lagi. Cadangan Dato' On membuka IMP kepada semua kaum.
Kita boleh tambah. Okey, tiada usaha ke arah kerjasama politik. Yang tadi lebih kepada kaum. Yang ni lebih pada politik. Maksudnya kerjasama dari segi politik antara Melayu, Cina dan India. Fokus utama, fakta utamanya adalah kerjasama politik. Okey, setiap kaum mahu kekalkan parti berasaskan kaum. Sebut lagi sekali, tidak mengapa. Tadi cikgu kita dah bagi contoh, bagi lagi. Sebab kita nak dapatkan markah tambahan. Ini antara jawapan yang boleh kita masuk, jelaskan cabaran. Baik, seterusnya, kebat apa lagi yang boleh kita tanya? Kebat apa lagi yang boleh kita tanya? Baik, sebelum kita masuk pada kebat tu, selalu cikgu risau. Cikgu risau anak-anak akan buat dalam bentuk point. Jadi cikgu memberi satu cadangan. Cadangan mungkin ada isi agak berbeza, tapi tengok macam mana cikgu huraikan cabaran tadi. Cabaran yang dihadapi oleh penduduk pelbagai kaum di tanah Melayu untuk membentuk Pakatan Murni macam biasa. Bagaimana cikgu dapat kepala ayatnya? Cikgu tengok daripada soalan. Adalah tidak wujud kerjasama antara kaum terbesar. Yang tu yang cikgu dah bagi tadi. Iaitu Melayu, Cina, India. Cikgu ayatkan, jadikan ayatnya lengkap, ringkas tetapi tepat. Setiap kaum mempunyai tuntutan yang memerlukan tolak ansur. Jadi perkataan tuntutan itu sendiri menghuraikan cabaran, menghuraikan lagi huraian tambahan. Sesama mereka, contohnya, bagi contoh, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Contoh apa? Isu kerakyatan. Penguasaan ekonomi oleh satu-satu kaum. Cikgu tanda right 3. Mungkin anak-anak akan mendapat tambahan. Mungkin ada 5 markah di sini. Tapi ini minima yang cikgu kata sekiranya macam ini jawapan kamu untuk cabaran. Baik, seterusnya. Apa agaknya soalan kebat yang akan ditanya? Macam-macam kita tahu soalan kebat. Bila datang je kebat, ini antara soalan yang agak merisaukan anak-anak pelajar. Jangan risau. Semua soalan mesti kita faham apakah maksud dulu. Apa kita faham tentang Pakatan Murni, apa usahanya, daripada situ anak-anak boleh olah. Okey, kita tengok soalan seterusnya tu. Penduduk pelbagai kaum di tanah Melayu telah berjaya mengadakan Pakatan Murni sehingga mencapai kemerdekaan. Telah berjaya. Buktikan pernyataan tersebut. Cikgu merahkan bukti. Bila soalan bukti, soalan ini mesti ada fakta. Jawapan kamu berfakta, bukan jawapan secara umum. Lagi-lagi 8 markah. Fakta, huraian, contoh. Contoh, sebab bukti. Mesti ada fakta yang tepat lah. Contoh dia, buktikan. Kamu ada 2 pilihan macam mana nak memulakan ayat. Ada kamu ambil pada ayat soalan, ada kamu terus. Contohnya di sini, buktikan. Terus kamu ambil. Buktinya ialah wujudnya kerjasama politik antara orang Melayu dengan kaum lain. Selalu cikgu kata kita masukkan contoh. Seperti Cina melalui UMNO dengan Cina. Orang Melayu dengan kaum lain seperti Cina melalui UMNO dan CLC. Jadi dia bagi contoh UMNO dengan CLC kat situ. Okey. Kesan kerjasama. Sebab dia tanya bukti. Kesan kerjasama UMNO dan MCA telah membawa kepada kemerdekaan dalam pilihan raya. Apa bukti mencapai kejayaan ke arah kemerdekaan? Menyertai pilihan raya. Kemudian kalau anak-anak perasan, dia ada 3 pilihan raya kat situ. Satu, bandaran. Yang kedua, negeri. Yang ketiga, Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. Di sini mungkin markah tambahan ataupun dikira satu. Jadi yang penting kita tulis contohnya. Okay. Jelaslah permuafakatan antara kaum dapat diterima oleh penduduk tanah Melayu. Selalu cikgu kata, kalau ada soalan jelaskan macam itu, kita nampak calon sudah ada inferen. Jadi jawapan ni matang. Walaupun kerjasama politik, ada huraiannya, buktinya jelas, kemudian disimpulkan balik. Tapi untuk jawapan ini tak cukup 8. Jadi kena ada jawapan lain lah untuk mendapat 8 markah. Okey. Harap-harap faham Baik, seterusnya. Kejayaan seterusnya apabila gabungan ini berjaya membentuk kerajaan. Jadi masih lagi bukti. Tadi kita sambung lagi sikit untuk mendapatkan 8 markah. Mana idea kita? Kejayaan seterusnya. Apabila gabungan ini berjaya membentuk kerajaan. Membentuk kerajaan. Perkataan kerajaan itu saja. Sudah mendapat markah. Dan kabinet. Anak-anak nak tulis perkataan ni pun sukar. Jadi perkataan kabinet itu dah dapat markah. Kabinet terdiri daripada pelbagai kaum. Inilah kejayaan Pakatan Murni.
Kabinet terdiri pada pelbagai kaum. Kalau kabinet biasa Melayu je tak nampaklah kejayaan Pakatan Murni. Okey, di mana? Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri. Ada faktanya. Siapa jadi Perdana Menteri? Tengku Abdul Rahman. Okey. Rombongan rundingan kemerdekaan ke London bersama wakil kaum lain juga bukti kejayaan Pakatan Murni. Sebab dia kata buktikan. So ada rombongan nak ke London untuk membincangkan soal kemerdekaan, juga anak-anak dapat markah. Tengok bagaimana cikgu kembangkan isi. Cikgu kembangkan isi, cikgu masukkan fakta-faktanya, cikgu bagi contohnya. Baik. Okey, seterusnya kita sambung lagi jawapan kita. Hasil perbincangan menyebabkan Raja-Raja Melayu menerima kerakyatan Johor Soli dan orang bukan Melayu mengiktiraf hak istimewa orang Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi jangan takut. Jangan takut cikgu, kita kena ingat semua ke cikgu? Mengiktiraf hak istimewa tak apa. Kalau kamu dapat mengeluarkan satu contoh pun sudah memadai. Okey, kemudian yang bawah tu, jelaskan persetujuan yang dicapai menerusi Pakatan Murni sebagai pelbagai kaum telah berjaya mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Okey, frasa tu ataupun perenggan itu adalah inference. Okey, inference. Biasalah cikgu pernah menerima persoalan daripada anak-anak. Ada juga cikgu-cikgu yang tanya, adakah Okey, macam saya dah beritahu terlebih dahulu sebelum ini, pemeriksaannya boleh dibuat dua cara. Satu secara analitikal. Apa analitikal itu? Satu fakta, satu markah. Dibilang fakta, dia bilang, dikira markahnya. Yang kedua, dia baca secara menyeluruh, impression. Kemudian dia akan letakkan sama ada aras 4 atau aras 3, aras 2 atau aras 1. Kalau nak letak aras 4, calon mestilah menulis inferen. Jadi itu satu. Kemudian kalau orang tanya yang mana lebih baik untuk menjawab, adakah secara analitikal, maksudnya menyatakan fakta tanpa menulis inferen, ataupun menggunakan fakta hurai-hurai ada inferen. Okay, ini terpulang kepada anak-anak. Cumanya cikgu boleh bagi tips. Sekiranya kita ada masalah untuk menulis inferen, kita rasa tak mampu menulis inferen, anak-anak pastikan menulis lebih banyak isi dan ada huraiannya untuk mengutip 8 markah. Okey. Dalam keadaan darurat, bagi pelajar-pelajar cemerlang juga, cikgu selalu nasihatkan juga, kalau kamu tak cukup isi tapi kamu masih lagi inginkan markah 8 markah, apa yang perlu kamu atasi dengan menjawab secara menyeluruh untuk disemak secara holistik. So, kamu masukkan fakta, huraian lanjutannya dengan banyak, disertai dengan contoh yang tepat dan pastikan ada inferen supaya anda juga akan mendapat 8 markah walaupun isi tak mencukupi. Harap-harap penjelasan cikgu anak-anak faham. Anak-anak sendiri yang tentukan fakta banyak ataupun fakta disertai dengan inference. Okey. Baik, seterusnya. Masih lagi dalam kebat. Mengapakah kejayaan Parti Perikatan menang besar dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan MPP 8 markah? 8 markah, sekurang-kurangnya ada 4 fakta disertai dengan huraian. Sekurang-kurangnya. Seeloknya ada 6 disertai dengan huraian. Bermakna kamu bersedia dengan 12 fakta. 12 markah untuk mendapat 8. 12 markah mampu ke tidak, betul atau tidak, terpulang. Okey, antara jawapan dia, mengapa berlakunya kejayaan? Kerana pada masa itu adanya pakatan antara kaum. So, macam mana kita nak huraikan? Macam mana kita nak panjangkan? Macam mana kita nak ayatkan fakta kita? Kita masukkan Melayu, Cina dan India. Sekurang-kurangnya ada faktanya, ada huraian. Untuk mendapat markah tambahan. Okay, isi yang kedua, tolak ansur. Kejayaan Parti Perikatan, kenapa dia boleh menang? Sebab adanya tolak ansur antara kaum, masing-masing bersetuju untuk menerima kerakyatan, masing-masing bersetuju bertolak ansur untuk penguasaan ekonominya. Kemudian ada juga bersetuju tentang hak istimewa orang Melayu. Kamu masukkan yang ini. Masukkan yang ini, kamu akan mendapat markah tambahan. Okey, kenapa dia percaya? Yang ketiga, manifesto.
Cikgu tak hurai sebab cikgu akan hurai kemudian. Baik, yang keempat, mengapa dia berjaya? Kerana parti perikatan ni merupakan gabungan parti semua kaum. Macam mana nak panjangkan? Kamu masukkan UMNO ni orang Melayu, MCA orang Cina, MIC orang India. So cikgu dah bagi cara macam mana kita nak ayatkan, macam mana kita nak tambahkan ayat supaya ayat lebih panjang, supaya kita ada contoh. Okey, seterusnya. Kita akan tengok manifesto. Tadi saya dah masukkan salah satu sebab kenapa dia berjaya kerana manifesto. Manifesto ni cikgu bagi tips macam mana kita nak ingat. Kenapa dia menang? Sebab ke penjara. Apa ke penjara? Ke penjara ni untuk memudahkan anak-anak ingat semula manifesto ni. Manifesto ni boleh kita pakai banyak dalam soalan objektif mungkin akan ditanya. So kita perlu menghafal. So macam mana nak menghafal? Kita menggunakan akronim. Ke penjara. Ada angka 2 kat situ. Kita tengok apakah ke penjara seterusnya. Cikgu huraikan satu-satu. Ke kat situ membawa kepada mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun. Jadi parti perikatan, sebab kita tahu setiap parti apabila mereka nak menyertai pilihan raya, mereka dibenarkan untuk berceramah. So dalam ceramah dia ni, dia akan menyatakan manifesto. Mungkin ada anak-anak tak faham, cikgu, apa dia manifesto? Manifesto ni janji-janji manis. Janji-janji manis parti tersebutlah supaya orang ramai masyarakat tempatan sokong dia. Dia kata sokonglah parti perikatan akan mencapai kemerdekaan dalam masa 4 tahun. Mewajibkan pendidikan sebab bukan semua masyarakat ketika itu berpeluang untuk mendapat pendidikan. So dijadikan manifesto mewajibkan pendidikan supaya dapat menarik sokongan, menarik undian masyarakat tempatan ketika itu. P yang kedua, sebab itu ada P2 tu. Mewajibkan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Maksud bercorak tempatan ini kita tahu masa itu masa penjajahan British. Jadi semua perkhidmatan tu lebih bercorak barat. So apa yang ingin diperjuangkan oleh Parti Perikatan adalah bercorak tempatan. Kemudian JA. JA sini menjaga hak asasi manusia. Manusia yang tinggal, masyarakat yang tinggal di Tanah Melayu ketika itu. Dan semestinya untuk mendapatkan sokongan raja, ada RA kat situ, melindungi hak raja-raja. Itu ialah macam mana kita nak ingat manifesto. Jadi bagaimana manifesto ini telah membawa kepada Parti Perikatan menang dalam MPP, anak-anak huraikan yang ni. Kalau boleh ingat, ambil mana-mana satu, huraikan. Boleh anak-anak? Kalau boleh, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya. Macam yang cikgu kata, kadang-kadang cikgu tidak berapa nak bagi isi bagi soalan kebat sebab cikgu takut kamu terikat. Jadi apa yang selalu cikgu bagi tips, cikgu bagi cara macam mana kita nak jawab soalan kebat ataupun kita tiba-tiba dah hilang idea macam mana nak jawab kebat. Ini antara caranya. Pertama, ambillah mana-mana nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni, kita taat kepada pemerintah, patuh pada undang-undang, kepatuhan kepada agama. Itu antara nilai-nilai murni yang boleh kita masukkan dalam jawapan kebat kita. Di mana soalan kebat? Biasanya di akhir setiap soalan. Kemudian yang kedua, logik. Logik ni ataupun perkataan yang penting dalam soalan sejarah, skema sejarah adalah mana-mana munasabah. Munasabah saja dengan soalan, jawapan kamu akan dikira ataupun diberi markah. Kemudian ada kalanya jawapan itu ada dalam buku. Cuma tunggu untuk kamu olah sahaja. Kemudian satu lagi tips yang cikgu jumpa juga, setiap buku teks kamu di bahagian belakang dia ada rumusan. Dia rumusan. Itu juga boleh jadikan idea untuk mencari isi-isi kebat. Rumusan jawapan ataupun rumusan daripada soalan pun boleh kamu masukkan. Satu lagi yang merah tu akhir-akhir ni lah, dia banyak suruh soalan yang berbentuk hujah. Bila hujah, apa yang kamu dengar tentang isu tersebut? Apa yang kamu baca? Mungkin kamu terbaca tentang isu tersebut di mana-mana. So benda ini boleh kamu masukkan dalam jawapan kebat. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu hendak? Jadi jangan takut kepada soalan kebat. Kalau soalan struktur tu 4 markah, pastikan anak-anak jawab untuk mendapat markah maksimum 4. Kalau soalan itu soalan esei, selalunya soalan esei 8 markah. Anak-anak jawablah supaya anak-anak mendapat 8 markah.
Ini antara apa pesanan yang boleh cikgu buat. Pastikan jangan tinggal soalan kebat. Ini adalah lubuk markah kamu untuk kamu skor sejarah. Okey, seterusnya. Okey, baik. Sebelum kita teruskan, cikgu nak kemukakan satu lagi bentuk soalan dan juga satu lagi bentuk cara macam mana nak jawab soalan kebat supaya kita dapat panjangkan, kita dapat kembangkan isi. Okey, contoh dekat sini, cuba anak-anak tengok, iaitu bagaimanakah Pakatan Murni dapat mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Bagaimana? Okey, cadangan jawapan yang cikgu akan bagi ni, cikgu bagi mengikut aspek. Aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, supaya anak-anak dapat kembangkan. Kadang-kala ada juga soalan kebat yang memang dia terus tanya tentang aspek ataupun bagaimanakah Pakatan Murni dapat mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu mengikut aspek ekonomi. Mungkin dia terus bagi aspek ataupun dia open. Baik, seterusnya kita tengok macam manakah cadangan jawapan yang cikgu bagi. Baik, kita tengok yang pertama. Aspek politik. Apa isi-isi yang boleh kita masukkan, yang boleh kita panjangkan dalam jawapan untuk aspek politik? Yang pertama, bertolak ansur dalam menyelesaikan tuntutan kaum. Ingat, mesti ada fakta, mesti ada huraian, kemudian kita ada contoh. So, bertolak ansur dalam menyelesaikan tuntutan kaum, kita masukkan soal kerakyatan. Kita masukkan penguasaan ekonomi. Sudah memadai. Kita masuk kepada isi yang kedua. Aspek politik juga adalah kerjasama politik. Kalau anak-anak tak boleh kembangkan, terus saja tulis kerjasama politik. Okey. Benda yang nampak jelas tentang Pakatan Murni ni, pengagihan kerusi mengikut kaum dalam pilihan raya. Ini yang nampak sangat. Kalau anak-anak dapat tulis jawapan ini, nampak jawapan anda matang lah. Okey, kemudian seterusnya kita lihat adalah jawatan dalam kabinet. Melibatkan semua kaum. Sebab Pakatan Murni terdiri pada pelbagai kaum. Jadi apabila mereka menang dalam pilihan raya, jawatan dalam kabinet mestilah disertai oleh semua kaum juga. Cikgu harap anak-anak fahamlah tentang aspek politik. Okey, baik, seterusnya kita tengok dalam aspek ekonomi. Yang cikgu bagi ni bentuk poin. Cikgu mengharapkan anak-anak mengayatkan, buat ayat. Buat ayat. Jangan hilang markah kerana kamu bagi bentuk poin. Okey, yang pertama, peluang Bumi Putera dalam ekonomi. Jadi kita panjangkan, kita masukkan isinya dalam tu. Okey, kemudian masukkan tentang penubuhan rida ataupun mara. Contoh rida, kemudian sekarang dipanggil mara. Kalau nak panjangkan, beritahu mara ni untuk apa. Okey, kemudian yang ketiga ialah dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ni untuk apa? Membasmi kemiskinan supaya panjang. Inilah kadang-kala kita kata bab 5 ni kadang-kadang kita memerlukan jawapan pada bab lain. Mungkin anak-anak pernah ingat, dasar ekonomi baru ni kita belajar dalam bab 6. Dalam bab 8. Jadi kita boleh ambil pengetahuan bab 8 untuk masukkan untuk menjawab soalan ini. Okey, pembangunan luar bandar. Jadi banyak bab 8 isi-isi fakta-fakta bab 8 yang boleh kita masukkan. Jadi jangan takut. Bukan sejarah kalau soalan bab 5, fakta dalam bab 5 saja masuk. Jadi kita boleh guna mana-mana bab di tingkatan 5 maupun di tingkatan 4. Okey, itu adalah aspek ekonomi. Kita beralih pula kepada aspek seterusnya. Aspek sosial. Ingat Pakatan Murni. Okey, konsep sekolah kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan. Kita tahulah sekolah jenis kebangsaan ada sekolah jenis kebangsaan Tamil, ada sekolah jenis kebangsaan Cina, bermakna kita bersetuju. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sukan untuk semua. Kita tak nak lagi bila sebut saja sukan, takraw kita nampak orang Melayu. Sebut saja bola sepak, kita nampak orang Melayu. Sebut saja bola keranjang, kita nampak orang Cina. Sebut saja hoki, kita nampak orang India ataupun Sikh. Jadi sukan untuk semua. Ini juga lebih kepada perpaduan. Okey, kemudian seterusnya ialah agama Islam sebagai agama persekutuan. Ini antara aspek-aspek sosial yang boleh anak-anak masukkan untuk menjawab soalan tersebut. Okey, baik, seterusnya. Bagaimanakah amalan Pakatan Murni dapat diterapkan? Kadang-kadang soalan kebat tu dia tanya idea kamu. Pendapat kamu. Bagaimana? Ini yang cikgu kata, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, apa yang kamu hendak. Bagaimana? Jadi di sinilah peluang untuk kamu memberi. Tidak ada silap
Tapi kena mana-mana yang munasabah. Jangan tak munasabah. Pastikan jawapan kamu munasabah. Cikgu bagi 2 soalan kat situ. Jawapannya sama. Bagaimanakah amalan Pakatan Murni dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita? Ataupun bagaimanakah cara untuk mengekalkan pengamalan semangat Pakatan Murni? Sama. Soalan tu ditanya berbeza tetapi isinya sama. Okey, seterusnya. Ini antara rangka yang cikgu dah sediakan, yang cikgu bagi untuk kamu mencapai idea untuk mengayatkan masukan. Bagaimana menghormati hak setiap individu, menjaga sensitiviti setiap kaum. Ini antara bahasa-bahasa yang nampak jelas kematangan kamu lah. Menghormati budaya ataupun adat resam, kepercayaan kaum lain. Sebab kita dalam masyarakat berbilang kaum. Memberi hak untuk mengamalkan agama. Sebab itu kita ada masjid, kita ada kuil, kita ada juga kuil untuk India, ada semua kepercayaan dan cara hidup kaum masing-masing. Saling bekerjasama dalam bidang ekonomi. Mana-mana munasabah yang kamu rasa bagaimana kita nak kekalkan Pakatan Murni. Cikgu rasa macam nampak dah bagaimana isi nak cari. Seterusnya. Ini dia macam berfikir, memberi peluang untuk kamu berfikir macam kajian masa depan. Seandainya Pakatan Murni tidak berjaya dilaksanakan, apakah yang akan terjadi kepada negara kita? Macam dia suruh kamu meramalkan apa yang berlaku. Jadi untuk menjawab soalan ini, pertama kita kena faham apa itu Pakatan Murni. Kalau kita tak faham apa itu Pakatan Murni, kita tak boleh nak meramal. Jadi bila kita dah faham Pakatan Murni kerjasama semua kaum, so kita dapat ramalkan sekiranya pakatan itu tak ada. Antaranya masyarakat tidak bersatu padu, berpecah, masing-masing hal masing-masing. Sikap perkauman yang menebal. Anak-anak panjangkanlah isinya. Berlaku pergaduhan kaum. Kalau ada contoh, masuk contoh. Penduduk hanya terdiri daripada satu kaum saja. Kalau sebut saja tanah Melayu, nampak orang Melayu. Sekarang kita sebut Malaysia, ada Melayu, Cina dan India. Negara akan mundur. Ini antara. Kita bersambung. Ada lagi jawapan lain. Cikgu bagi banyak jawapan seterusnya. Untuk anak-anak mencari idea. Sebab soalan ini boleh diguna pakai banyak tempat. Jawapan ni boleh dipakai banyak tempat. Ekonomi tidak berkembang. Kalau tak ada Pakatan Murni, ekonomi tidak berkembang. Imej negara terjejas. Negara jadi huru-hara, tidak aman. Mungkin bila kita tak ada Pakatan Murni, masih akan terus dijajah oleh British. Keamanan negara tergugat. Kita nampak tadi huru-hara tergugat. Kadang-kala skema ni huru-hara dapat markah, keamanan dapat lagi markah. Tak kira. Yang penting kamu tulis sahaja. Jadi bagilah jawapan-jawapan lain. Mana-mana jawapan yang munasabah. Jadi kita meramalkan. Ada soalan ditanya pendapat, ada soalan suruh kita ramalkan, ada soalan yang suruh dia analisiskan. Ni antara kebat-kebat yang cikgu rasa tak ada masalah untuk skor ataupun untuk mendapat 8 markah. Seterusnya. Melihat pada soalan tadi, dah banyak bentuk kebat yang cikgu paparkan. Dan juga telah beberapa tips yang cikgu bagi untuk mengingat macam mana kita nak jawab soalan kebat, bagaimana persembahan kita dalam kebat. Jadi cikgu mengharapkan sangat semua tips, semua panduan yang cikgu bagi kepada anak-anak supaya amalkan. Jangan hanya tahu tapi tidak amalkan. Sebelum berakhir, cikgu nak pesan dalam situasi hari ini, dalam keadaan hari ini, perkataan penting di sini adalah peluang. Rebutlah peluang. Sekarang ni peluang sudah ada. Rebut peluang, ambil peluang, guna peluang yang ada ini untuk skor yang terbaik. Jangan masuk dewan dengan keluar jawapan kosong. Masukkan, tuliskan pengalaman. Jangan takut. Itu antara tips, antara pesanan. Cikgu mengharapkan kejayaan kamu semua dalam peperiksaan SPM untuk batch SPM 200. Kalau ada salah silap, cikgu mohon maaf. Dan sekali lagi, cikgu doakan kamu semua berjaya dan dapat skor A+ insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.